Saya percaya cara pemikiran Tunku Ismail berbeza dan mengambil warisan low profile untuk diserapkan dalam skuad Harimau Malaya ketika ini adalah satu tindakan yang tepat untuk apa yang kita lihat tidaklah bagus mana pun pemain bola sepak tu, tapi mudah sangat untuk dia mendapat kerakyatan. Kalau nak ambil kira kriteria signifikan tu bermaknanya dia bertaraf antarabangsa yang boleh bawa bola sepak Malaysia ke arah yang lebih berjaya sampai ke Olimpik. Tetapi ini ke ASEAN pun tak lepas. Jadi apakah kita ni nak bagi sewenang-wenangnya? Itulah peliknya negeri Kasino Malaides dalam upaya mencari pemain keturunan yang mau dinaturalisasi. Kaum Melayu negeri Kasino Malaysia suka gembar-gembor bahwa mereka akan mendapatkan pemain berkualitas tinggi atau grade A, tapi ternyata semua itu hanya omong kosong. Walaupun begitu, bukan kaum Melayu palsu Malaides namanya, kalau tidak pandai bercakap dan pintar mencari dalih. Mereka kini punya alasan baru. Katanya, Malaysia sengaja mencari pemain keturunan kualitas rendah agar pemain lokal bisa berkembang. Inilah dalih terbaru kaum Melayu palsu Malaides tersebut. Namun Rob Friend menegaskan bahawa mereka bukanlah solusi tetapi sebahagian daripada strategi. Katanya, mereka bukanlah jawapan kepada segala-galanya tetapi mereka sudah tentu akan menambah kekuatan skuad negara. Saya fikir pemain warisan ini akan membawa mentaliti berbeza. Jika kita melihat situasi sekarang, jelas bahawa perancangan dan alasan mengapa Tunku Ismail tidak mengambil warisan bergrade A adalah satu perancangan yang tepat. Ini kerana Tunku Ismail pernah berkata bahawa Indonesia adalah sebagai contoh sebuah pasukan bola sepak yang sangat fokus dalam satu tujuan ketika ini, iaitu mahu layak ke Piala Dunia. Memiliki ramai warisan untuk tujuan dan hasil yang pantas, ia satu tindakan yang tepat untuk Indonesia lakukan ketika ini. Jika kita memahami isi yang telah diberitahu oleh TMJ dengan lebih mendalam mengenai skuad Indonesia ketika ini, sudah pasti ianya hanya bersifat sementara dan bukannya selamanya. Saya percaya cara pemikiran Tunku Ismail berbeza dan mengambil warisan low profile untuk diserapkan dalam skuad Harimau Malaya ketika ini adalah satu tindakan yang tepat untuk mengatur pelan akar umbi revolusi ini. Media Belanda bandingkan pemain warisan baru Malaysia dan Indonesia. Pemain Indonesia dikatakan jauh lebih berkualiti. Baru-baru ini pasukan kebangsaan Indonesia kembali berjaya mendapatkan pemain warisan baru untuk memperkuat pasukan. Malaysia juga mencuba untuk mengikut langkah yang sama. Namun media Belanda The Telegraph mengatakan 3 pemain warisan baru Indonesia jauh lebih berkualiti. Sebab 3 pemain Indonesia dikatakan jauh lebih berpengalaman seperti Emil Audero yang kini merupakan penjaga gol pada MO, Dean James pemain Go Ahead Eagles, dan juga Joey Prupes di Liga 2 Belgium, selain oleh Romani bekas pemain Utrecht yang terlebih dahulu mendapatkan kerakyatan Indonesia. Sementara itu Malaysia yang mencuba mengikut langkah Indonesia harus menghadapi cabaran sukar, sebab beberapa pemain grade A yang diinginkan mengatakan tidak mempunyai darah Malaysia. Kini Malaysia hanya mampu mendapatkan pemain Liga 2 Portugal iaitu Hector Hevel, dan pemain Liga Azerbaijan iaitu John Irazabal yang juga dilaporkan menjadi salah seorang pemain warisan yang akan menyertai kem latihan pusat menjelang kelayakan Piala Asia 2000. Kalau dipikir-pikir lagi, memang sangat lucu perilaku kaum Melayu palsu di negeri Malaides. Mereka mengaku sebagai kaum paling istimewa di alam semesta. Kaum Melayu palsu juga menolak adanya persamaan hak, sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia mengibarkan konsep bangsa Indonesia, dengan slogan berbeda-beda tapi tetap satu. Adapun kaum Melayu Kasino lebih mengutamakan kemelayuan mereka. Hanya saja, sikap kaum Melayu palsu Malaysia tidaklah konsisten. Untuk mendapatkan subsidi dan kuota pendidikan, mereka mengutamakan kemelayuan. Tapi dalam urusan menyumbangkan prestasi buat negara, tidaklah demikian. Kaum Melayu palsu seolah tidak mau bertanggung jawab dalam urusan ini. Kaum Melayu yang katanya istimewa, tidak punya prestasi istimewa dalam olahraga.
Untuk bulu tangkis, Malaysia mengandalkan kaum Cina. Adapun untuk sepak bola, kaum Melayu palsu malah ikut-ikutan Indonesia, yakni mencari pemain keturunan. Seharusnya kaum Melayu Malaysia konsisten dengan kemelayuan mereka dan mengandalkan pemain lokal saja. Tunjukkan bahwa kaum Melayu palsu Malaysia itu adalah kaum terhebat di jagat raya, seperti dalam dongeng yang dibuat oleh profesor mereka selama ini. Adapun konsep bangsa dan negara Indonesia memang berbeda dengan Malaysia. Di Indonesia, tidak ada kaum yang diistimewakan. Konsep bangsa Indonesia pun merangkumi semua kaum. Walau mereka pemain keturunan, kini mereka telah menjadi bangsa Indonesia. Dan mereka memiliki hak yang sama dengan warga Indonesia yang lain. Selanjutnya, marilah kita simak pembahasan di Dewan Negara Malaysia mengenai pemain keturunan Malaysia. Proses permohonan kewarganegaraan Malaysia untuk mana-mana atlet atau pemain sukan yang berhormat dilaksanakan berdasarkan perundangan yang berkuat kuasa. Setiap pemohon akan dipertimbang berdasarkan merit individu serta sumbangan signifikan yang mereka boleh berikan kepada negara dengan syarat pemohon memenuhi semua keperluan perundangan yang ditetapkan. Soalan saya, sejauh mana dasar kerajaan ni di dalam mengambil pemain-pemain bola sepak ataupun sukan-sukan yang lain, kalau dilihat kepada kriteria yang ketat, iaitu salah satunya adalah memberikan sumbangan signifikan kepada negara dalam arena sukan. Jadi tapi apa yang kita lihat, tidaklah bagus mana pun pemain bola sepak tu, tapi mudah sangat untuk dia mendapat kerakyatan. Kalau nak ambil kira kriteria signifikan tu bermaknanya dia bertaraf antara bangsa yang boleh bawa bola sepak Malaysia ke arah yang lebih berjaya sampai ke Olimpik. Tetapi ini ke ASEAN pun tak lepas. Jadi apakah kita ni nak bagi sewenang-wenangnya, suka-suka bagi kalau dia ada sikit bagusnya dan kita terus ambil dia sebagai seorang warga negara. Mohon pencerahan. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, permohonan kewarganegaraan Malaysia oleh mana-mana individu yang berhormat, termasuk atlet dari pelbagai bidang sukan adalah tertakluk kepada peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan, dan kita sedikit pun tidak berkompromi dalam soal-soal sedemikian rupa. Jadi setiap pemohon dia akan dipertimbangkan berdasarkan merit individu dan sumbangan signifikan yang boleh diberikan kepada negara. Namun pemberian kewarganegaraan bukanlah semata-mata bergantung kepada keperluan sukan. Sebaliknya tertakluk kepada pematuhan penuh terhadap syarat dan kriteria yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Harimau Malaya merupakan skuad ketiga paling mahal di negara ASEAN menjelang aksi kelayakan Piala Asia 2027 dengan nilai mencecah 36.4 juta ringgit. Ia merupakan jumlah pasaran keseluruhan 27 pemain yang terpilih ke sesi latihan pusat kebangsaan oleh ketua jurulatihnya berdasarkan tanda harga di laman sukan terkemuka transfermarket.com. Indonesia yang ketika ini bersaing dalam kelayakan Piala Dunia berada di kedudukan pertama dengan nilai 177 juta ringgit. Thailand pula memiliki harga pasaran 42.7 juta ringgit, manakala Vietnam pada kedudukan keempat dengan nilai 29.5 juta ringgit. Antara penyumbang utama nilai pasaran bagi Harimau Malaya ialah bintang berdarah kacukan Malaysia Belgium, Dion Kools dengan nilai 3.8 juta ringgit. Tonggak sensasi Johor Darul Takzim JDT Arif Aiman Hanapi yang juga pemenang anugerah pemain paling bernilai Liga Malaysia 3 tahun berturut-turut menjadi pemain kedua termahal bernilai 2.9 juta ringgit. Selain itu, 3 lagi pemain seperti Matthew Davis yang bernilai 2.2 juta ringgit, Faisal Halim 1.7 juta ringgit dan penjaga gol Ahmad Shihan Hazmi 1.6 juta ringgit melengkapkan top 5 status pemain termahal skuad kebangsaan ketika ini. Begitulah upaya Malaysia untuk meniru Indonesia, walau akhirnya kurang berhasil. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.